Hai Shalom semua, bertemu lagi kita dalam program Rhapsody Reality TNI Malaysia. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertajuk Dia mengasihi semua orang. Mari kita sama-sama membaca ayat Injil dalam Yohanes 3 ayat 16. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Alkitab berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh kerana Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dalam Roma 5 ayat 8. Hal ini sememangnya berita yang terbaik dan terhebat di bumi ini. Hakikatnya bahawa Dia telah mengasihi kita walaupun kita masih berdosa. Dan oleh kerana kasih-Nya, Dia telah mengutuskan Yesus untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan, dosa dan hukuman. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Roma 5 ayat 6 berkata, kerana waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang derhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Oh, lihatlah betapa kuatnya percakapan ini daripada Tuhan. Dia telah mengasihi orang berdosa pada masa itu, dan Dia masih mengasihi mereka sehingga ke hari ini. Dia tidak mati untuk orang Kristian, Dia telah mati untuk orang derhaka, orang berdosa yang tidak mempunyai harapan, orang yang membenci Tuhan. Sekiranya pekerjaannya, penyelamatannya tidak sempurna atau mencukupi, dan dia harus melakukannya sekali lagi, Dia pasti akan melakukannya. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya kasih-Nya. Hal ini membolehkan kamu memahami hati Tuhan pada saat ini. Apabila Dia melihat syaitan menggunakan manusia untuk memusnahkan manusia yang lain, Dia berduka. Manusia yang syaitan gunakan sebagai alat, orang yang syaitan gunakan untuk memusnahkan orang lain, Tuhan amat mengasihi mereka, dan Dia sangat menginginkan mereka berpaling dari kejahilan mereka dan mengenali kasih-Nya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan sangat mengasihi manusia sehingga Dia membuat kita berasa kagum apabila Dia menyuruh kita bersyafaat untuk mereka yang jahat, yang derhaka, yang jahil dan yang berdosa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1, Dia menjadikan doa untuk semua orang sebagai keutamaan. Sebab itu, pertama sekali aku menasihatkan agar dipanjatkan permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Hal ini sangatlah konsisten dengan kasih Tuhan. Perkara pertama yang Dia fikirkan di bumi adalah nilai setiap manusia. Sebelum kamu berdoa untuk keperluan kamu, pekerjaan kamu dan lain-lain, berdoalah terlebih dahulu untuk semua orang. Dia mahu mereka mendapatkan pengetahuan mengenai kasih-Nya dan kebenarannya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan bahawa Dia tidak ingin sesiapa pun binasa, melainkan supaya semua orang bertaubat. Betapa luar biasa kasih-Nya. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa yang benar, kasih-Mu untuk semua orang sangatlah luar biasa.
yang dinyatakan melalui kematian Kristus. Hatiku didorong oleh kasih-Mu untuk memberitakan Injil dan mengubah orang yang berdosa menjadi orang yang benar dan memperoleh kebebasan yang mulia sebagai anak-anak Allah. Dalam nama Yesus. Amin. Anda boleh membuat renungan tambahan dalam 1 Timotius 2 ayat 1 hingga 4 dan 2 Korintus 5 ayat 19. Sampai kita bertemu lagi dalam ruangan yang sama. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.